Jika ada admin, pasangan atau kekasih yang dikatakan menggunakan akaun media sosial kita dan membuat kenyataan berbaur jenayah atau salah di sisi undang-undang, siapa yang salah? Sama ada kita, pemilik akaun atau yang menulis itu. Tulisan ini merujuk kepada situasi semalam terdapat satu muat naik dari akaun Instagram Datin Nur Kartini yang mempertikaikan titah Sultan Johor. Susulan itu, dia telah memohon maaf dan membuat laporan polis dan menyatakan bahawa bukan dirinya yang memuat naik status tersebut tetapi kerana kecuaian pekerjanya yang mempunyai akses kepada Instagram miliknya. Jadi, andai kata situasi ini berlaku kepada kita, jika ada bekas kekasih, bekas pasangan, rival di tempat kerja yang tiba-tiba menggunakan komputer kita di tempat kerja dan memuat naik sesuatu menghina negara, agama atau bangsa menggunakan akaun media sosial kita untuk mengenakan kita. Kadang-kadang kita ini mungkin auto save semua password dalam komputer. Bagaimana? Salah siapa? Secara tegasnya, akaun kita milik kita, liability kita dan ianya merupakan tanggungjawab kita. Oleh itu, beban kesalahannya pada kita. Itu adalah presumption atau anggapan dalam situasi begini. Tetap kita salah sebagai penama, melainkan sekiranya kita dapat membuktikan sebaliknya. Undang-undang berkaitan penama dan pemilik ini jelas. Kita lihat dari sudut pandangan situasi undang-undang lain. Dari sudut jenayah, contohnya kita adalah pemilik kenderaan, kita jualkan kenderaan kepada kedai terpakai. Kita serahkan kereta dan tidak ambil tahu kerana kita pun dah ada kereta brand new. Tiba-tiba ada laporan polis kereta kita digunakan dalam kes rompakan bersenjata dan semua penjenayah berjaya melarikan diri. Kita memang tidak tahu menahu. Ikut semakan polis, nama kenderaan masih belum ditukar dan atas nama kita. Memandangkan kita penama yang bakal ditahan reman dan disiasat itu kita yang perlu menjawab soalan kita. Melainkan kita sertakan segala surat penyerahan kenderaan dan bukti-bukti. Tetaplah juga kita menghadap proses siasatan dan ditahan. Begitu juga situasi kes tuntutan sivil. Kalau kita benarkan rakan kita memakai kenderaan dan kemudian dia memandu secara cuai sehingga menyebabkan kemalangan maut, bukan sahaja pemandu yang disaman di mahkamah, pemilik kenderaan yang ada di tempat kejadian juga disaman atas prinsip undang-undang tanggungan vicarious kerana pemilik kenderaan memberi izin dan kawalan di atas kenderaan. Sama-sama kena tanggung bayar ganti rugi. Sama juga dalam kes yang disebabkan oleh penipuan, kecuaian, kegagalan oleh pekerja. Majikan perlu menanggung kecuaian, kesilapan, kegagalan atau kecuaian pekerja sekiranya dilakukan dalam menjalankan pekerjaan dan waktu bekerja. Secara asasnya dalam undang-undang, penama kepada akaun media sosial yang akan bertanggungjawab. Akaun kita dan semua orang tahu itu akaun kita. Sebarang tulisan dianggap sebagai tulisan kita. Jadi berbalik kita kepada isu Datin Kartini ini, secara jelasnya dia adalah penama dan akaun adalah miliknya, maka secara asasnya atau anggapannya, dia bertanggungjawab. Sekiranya berlaku sesuatu isu seperti penipuan, tulisan kebencian atau apa-apa sahaja, admin juga akan bertanggungjawab secara bersama. Saya pesan ini kerana banyak juga kes berlaku, admin salah takbir akaun dan cabut lari. Jadi pemilik akaun perlu berhati-hati. Apa-apa pun, kita pemilik akaun yang bertanggungjawab. Isu mengurus dan mentadbir akaun ini bukan boleh dipandang ringan, jadi jangan sembarangan serahkan akses atau kawalan kepada orang, terutama sekali akaun peribadi. Kesimpulannya, jika kita pemilik atau penama, kita bertanggungjawab. Jadi berhati-hatilah dalam segala situasi yang saya sebutkan di atas.